Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan rombaklah simpulan yang terletak di lidahku. Yafqahu qawli, semoga kata-kataku dapat difahami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepuasan yang saya perolehi ialah bila mana batang tubuh yang letih cuba menjadikan kehidupan saudara-saudara kami sejengkal lebih baik. Kepuasan yang kami raih ialah bila mana anak-anak seagama kami dapat tersenyum kerana mereka rasa dan tahu masih ada yang peduli. Kepuasan yang kami terima ialah kalau mati kami kelak di tengah perjalanan panjang untuk cuba menyelamatkan Syria dan membebaskan Gaza. Tuan-puan yang rahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian, begitulah kata-kata penulis buku Sedekat di Penjara Terbesar Dunia yang sama-sama kita akan telusuri bagaimana boleh tercipta dan terhasilnya buku yang sangat istimewa ini pada hari yang sangat barakah ini, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang mati Allah sekalian, saya Nik Kamal, moderator anda daripada NGO Momen Buku, yang mana NGO Momen Buku ini ialah sebuah NGO yang memperjuangkan minat membaca untuk masyarakat Malaysia khususnya dan di seluruh dunia amnya. Seterusnya memperjuangkan mudah-mudahan kehidupan masyarakat pada hari ini lebih berkualiti dengan menelaah buku serta melazimi buku-buku yang berkualiti dalam kehidupannya, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian, alhamdulillah, seperti mana tuan-tuan puan yang mungkin merujuk kepada poster yang kita telah pun hebahkan, maka pada petang yang penuh ceria dan penuh bermakna ini, insya-Allah sama-sama tuan-tuan puan kita akan melakukan sesi bicara buku Sedekat di Penjara Terbesar Dunia ini, yang mana penulisnya telah pun bersiap sedia bersama-sama dengan kita pada petang ini, insya-Allah. Tuan-tuan puan, mungkin sebelum itu kita sangat memerlukan respon dan komitmen daripada tuan-tuan puan-puan pada penonton sekalian. Okey, baik, mungkin saya nak minta juga tuan-tuan puan-puan semua untuk memberi respon sikit kita punya live pada petang ini. Kita bersiaran di Facebook Live Momen Buku, dan juga tuan-tuan puan mohon respon sama adakah audio yang kami pendengarkan ini clear ataupun tidak, dan mungkin tuan-tuan puan boleh juga untuk update di mana lokasi tuan-tuan puan menonton video ini, insya-Allah. Okey, jadi sudah ada beberapa orang yang telah pun respon. Cik TM, okey, hadir dari Melaka. Masya-Allah, dari Melaka ada audio jelas Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak semua. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian, petang ini di waktu Malaysia ialah pukul 3 petang. Cumanya panel kita ni sangat istimewa kerana beliau bersiaran nun jauh di sana, iaitu di bumi yang saya akan bagi tahu lepas ini, iaitu yang kalau tak silap pada waktu sekarang di sana ialah pukul 10 pagi. Okey, masya-Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sangat istimewa pada petang ini kerana akan bersama dengan kita seorang figure besar yang menulis buku ini yang semua pun telah pun sedia maklum. Okey, Ahmad Mubtasim Al-Lutfi, masya-Allah. Ustaz Mubtasim Johor, jelas clear, masya-Allah. Ustaz Mubtasim yang kita sangat kenali. Kalau Ustaz Mubtasim tidak keberatan, Ustaz boleh saya bagi tahu Ustaz Mubtasim ini ialah adik kepada penulis buku kita pada petang ini. Saudari, okey, ada lagi masya-Allah, saudari Nuridah Muhammad Nur dari Bibi Selayang, jelas semua. Okey, masya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, kita mohon kerjasama tuan-tuan puan semua untuk like dan share sebanyak mungkin dan kongsikan video FB live kita ni kepada semua rakan-rakan kenalan saudara mara yang tuan-tuan puan kenal. Mudah-mudahan lebih ramai lagi akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada petang ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian, terlebih dahulu ingin saya membacakan sedikit
biodata ataupun profil lah penulis kita pada petang ini, iaitu beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Cinta Gaza Malaysia, dan beliau juga sebelum ini adalah seorang graduan Sains Marine daripada Universiti Malaysia Sabah, dan kini sedang menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda kedua dalam bidang syariah di Universiti Islam Gaza. Masya Allah. Dan beliau telah mendirikan rumah tangga dengan isteri tercinta yang bernama Rim Al-Minawi, seorang balu syuhada di bumi di sanalah yang mempunyai 5 orang anak, serta daripada perkahwinan ini beliau telah dikurniakan 2 orang cahaya mata yang bernama Haura Al-Jinan dan Qamar Yusof. Dan beliau mula berjinak-jinak dalam bidang kemanusiaan ini sejak kecil lagi, hasil didikan ibu bapanya. Kalau baca dalam buku ini, tuan-tuan puan, disebut ibu bapanya ini dengan gelaran Cik dan Abi. Masya Allah. Dan beliau telah dilantik sebagai Duta Muhibbah Aid for Palestine dan menjadi pengasas bersama pertubuhan My Aqsa Defenders. Masya Allah, tuan-tuan. Justru itu bukan calang-calang lagi orang yang kita akan bersama pada petang ini. Semua pun sudah kenal, maka dengan ini saya mempersilakan yang kita tunggu-tunggu untuk bersama kita pada petang ini, iaitu dipersilakan Tuan Muhammad Nadir Al-Nuri. Masya Allah. Assalamualaikum Tuan Nadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Tuan? Sihat ya? Alhamdulillah. Tuan Kamal sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Tuan Nadir, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tuan Nadir bersiaran di mana ya? Saya ada di ofis Cinta Gaza Malaysia di Gaza. Di Gaza. Okey, Masya Allah. Okay, baik. Terima kasih banyak Tuan Nadir kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini. Kami daripada Momen Buku sangat menghargai kesudian Tuan Nadir untuk bersama-sama dengan kami untuk memberi manfaat dengan sebanyak mungkin kepada para penonton kita pada petang inilah kalau di Malaysia, Tuan Nadir. Kalau di Gaza pukul berapa sekarang, Tuan? Di Gaza jam 10. Jam 10 pagi, Tuan. Masya Allah. Okey. Tuan Nadir, insya-Allah seperti mana yang Tuan Nadir pun sudah maklum, ini adalah buku yang telah pun adalah di tangan saya. Sebenarnya saya merasakan Masya Allah, takdir Allah, saya telah mendapatkan buku ini pada minggu lepas, Tuan Nadir. Dan daripada sahabat-sahabat Momen Buku ni tiba-tiba telah mempelawa saya lah untuk menjadi moderator kepada Tuan Nadir pada petang ini. Jadi saya rasa satu rezeki yang sangat besar lah di sisi Allah untuk bersama dengan Tuan Nadir pada petang ini bagi kita sama-sama menelusuri Tuan Nadir buku yang Tuan telah pun tulis pada saya kira buku pertama Tuan Nadir Ya, buku pertama. Ya. Buku pertama, Masya Allah. Baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian, pada penonton Momen Buku. Okey, jadi Tuan Nadir telah pun bersama dengan kita, maka teruskan kita share lagi. Okey. Saudari Fatimah Mustafa, saya pun dah dapatkan buku ini. Masya Allah. Saudari Fatimah, tahniah. Okey, jadi saya kira ramai orang telah pun mendapatkan buku ini dan merasai sendiri manfaat daripada buku ini. Baik, Tuan Nadir, tanpa melengahkan masa lagi, insya-Allah kita akan bersama-sama meneruskan sesi ini. Baik, Tuan Nadir, soalan pertama saya untuk Tuan Nadir, bilakah Tuan Nadir mula menulis buku ini? Dan apakah inspirasi Tuan untuk menulis buku Sedekat di Penjara Terbesar Dunia ini, Tuan? Dipersilakan, Tuan Nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan moderator kita, Tuan Nik Kamal yang mengemudi acara kita pada hari ini. Terima kasih seterusnya kepada pihak NGO Momen Buku atas jemputan untuk berkongsi tentang buku ini pada hari ini. Dan Alhamdulillah hari ini dalam suasana kita baru selesai PKP dan kita mula membebaskan diri daripada penjara-penjara kecil kita di bumi Malaysia. Alhamdulillah kita masih lagi ada peluang untuk berkongsi, untuk bercerita, untuk mendekatkan diri kita dengan Palestin. Dan pastinya
perkongsian ini lebih bermakna bila mana kita adakan dalam bentuk yang ilmiah, dan pastinya ilmu itu dia tidak boleh lari dengan buku-buku, dengan penulisan dan dengan pembacaan. Jadi peluang ini sangat-sangat saya hargai daripada pihak Momen Buku dikala orang lain sedang berperang dengan media sosial, kan. Tadi kita berada di belakang pentas, saya tanya dengan sahabat-sahabat daripada Momen Buku, adakah masih ada minat untuk orang membaca buku ketika ini? Dan disebutkan mungkin hari ini kita berperang dengan media sosial, orang sibuk nak membaca apa yang ditulis di media sosial, apa yang ditulis di Twitter, apa yang ditulis di Facebook, dan pastinya itu adalah sesuatu yang tidak salah, tetapi dari segi ilmu ia tidak lengkap. Ia semata-mata apa yang kita dapati hanyalah benda-benda pendek ataupun coretan-coretan pendek yang tidak memberikan gambaran sebenar tentang apa yang berlaku di dalam satu-satu isu bila kita baca di media sosial. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Momen Buku, terima kasih kepada kalian yang berada bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan kita kena faham bila mana kita bercerita tentang ilmu, bila mana kita bercerita tentang buku, maka sebenarnya kita sedang melaksanakan satu tuntutan yang paling besar yang disebutkan di dalam Al-Quran sampai ia dijadikan sebagai wahyu yang pertama, iaitu Iqra' itu. Dan Iqra' itu bila disebut Iqra', dia ada beberapa syarat, kan. Syaratnya kena membaca daripada buku, syaratnya kena ada guru yang mengajar, syaratnya kena melaksanakan apa yang telah diajarkan, dan itulah syarat-syarat yang dipenuhi oleh baginda Rasulullah SAW, dan hasilnya ialah Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar untuk kita pada hari ini. Tuan Kamal dan sahabat-sahabat lain yang sedang mendengar, saya mula menulis buku Sedekat di Penjara Terbesar Dunia ini sebenarnya dalam tempoh yang agak panjang. Dalam buku ini diceritakan walaupun tajuknya Sedekat, tapi sebenarnya buku ini baru menceritakan 2 tahun pertama saya berada di bumi Gaza. Dan saya mula menulis sebenarnya bukan dengan orang kata duduk fokus untuk menulis buku ini, tetapi saya mula menulis di laman blog dan di laman Facebook, dan penulisan-penulisan ini sebenarnya dikumpulkan dan disusun semula serta dimurnikan daripada penulisan-penulisan tersebut. Jadi sebenarnya saya mula menulis buku ini sejak daripada 9 tahun lepas bila mana saya mula sampai ke bumi Gaza ini. Tetapi ketika itu kita tidak ada orang kata pushing factor untuk kita mengumpulkan bahan-bahan ini untuk dijadikan sebuah buku, melainkan bila mana berlaku perang Mei yang lepas. Jadi sebenarnya baru lagi saya duduk dan kumpulkan bahan-bahan ini dan dikumpulkan di dalam sebuah buku. Dan tujuan dia ataupun inspirasinya ataupun sebab yang menjadikan saya berbuat demikian, pertama sekali ialah bila mana kita melihat bahawa isu Palestin ini adalah isu yang diterima oleh penduduk Malaysia sebagai isu yang tidak berkekalan, ataupun dia bukannya isu yang evergreen tetapi isu yang bermusim. Bila mana ada peperangan, orang akan tengok, oh Palestin ni berapa orang yang syahid hari ni, Palestin ni berapa banyak nyawa yang dikorbankan, Palestin hari ini berapa banyak roket yang dilancarkan daripada bumi Gaza masuk ke tanah haram Israel dan sebagainya. Tetapi bila mana habis peperangan, maka orang akan lupa bahawa sebenarnya kesengsaraan yang dilalui oleh orang-orang Palestin telah pun bermula sejak sebelum daripada tahun 1948 lagi sebenarnya, bila mana mereka mula dihalau keluar daripada tanah-tanah perkampungan asal mereka, dan kesakitan itu berterusan. Dan untuk penduduk Gaza secara khusus, kita selalu sebutkan kalau kalian terseksa dan sakit dengan PKP yang berlaku selama hampir 2 tahun di bumi Malaysia dan seluruh dunia, tetapi penduduk-penduduk yang berada di Gaza secara khusus, mereka berdepan dengan PKP sejak daripada tahun 2006, bila mana mereka mula dikepung oleh Zionis Israel, bila mana Hamas menang di dalam pilihan raya secara demokrasi. Maka ini yang orang jarang dengar, Nik Kamal, sebab orang baca macam kita sebut tadi melalui medsos. Dia tengok, sekarang ni isu Palestin tengah hangat ni, kita bacalah sekejap apa yang sedang berlaku di Palestin. Tetapi dia tak dapat merasai kesakitan yang sedang berterusan ini. Dia tak dapat menjiwai bagaimana para bapa contohnya, mereka pergi bekerja setiap hari dan pulang tanpa dapat dibayar gaji pada hujung bulan. Mereka tak dapat rasakan bagaimana para pelajar yang cemerlang tidak dapat keluar daripada bumi Gaza untuk meneruskan pengajian. Mereka tak dapat rasakan bagaimana anak-anak mati di hadapan mata dengan sebab sakit mereka yang tak dapat dirawat
dengan sebab fasiliti perubatan yang sangat sedikit di dalam bumi Gaza ini. Maka kita tuliskan buku ini untuk kita membawa kesedaran kepada penduduk di Malaysia dan di tempat-tempat yang lain bahawa penderitaan Gaza telah bermula sejak sekian lama. Penderitaan Palestin telah bermula sejak sekian lama dan masih lagi berterusan sama ada dalam keadaan peperangan ataupun dalam keadaan aman. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Tuan Nadir atas respon daripada soalan pertama yang saya ajukan tadi. Saya kira sangat jelas dan clear kita bagaimana Tuan Nadir mula menulis buku ini, dan saya kira terus merespon inspirasi Tuan untuk menulis buku ini. Saya kira macam yang saya faham tadi ialah di sebalik penderitaan rakyat Gaza semua ni, maka di situlah mungkin tercetusnya inspirasi Tuan untuk bukukan buku ini bagi tatapan kita semua, ya, para penonton sekalian, untuk memahami dengan lebih dekat dan menjiwai, merasai denyut nadi rakyat Gaza untuk sepanjang masa, insya-Allah. Baik, Tuan Nadir dan para penonton sekalian, dalam masa yang sama kita membuka juga soalan-soalan kepada para penonton. Jika ada soalan ataupun apa-apa yang nak ditanya pada Tuan Nadir kita, boleh untuk letakkan di ruangan komen, ya, di Facebook live kita ini, insya-Allah, dan pihak teknikal akan menaikkan soalan anda untuk kita bacakan untuk direspon oleh Tuan Nadir, insya-Allah. Jadi Tuan Nadir, maksudnya saya kira Tuan Nadir sebenarnya agak bukan agak lah, memang sibuk lah dengan tugas yang pelbagai, dan saya difahamkan Tuan Nadir pun sebenarnya sekarang sedang berdepan dengan exam, ya, final exam. Tuan-tuan para penonton sekalian, Tuan Nadir kita ni sebenarnya sekarang ini sedang berdepan dengan final exam di Universiti Islam Gaza, Tuan Nadir, dan masya-Allah, walaupun dalam keadaan kesibukan menghadapi peperiksaan, masih lagi Tuan Nadir kita ni sudi untuk menerima jemputan ini bagi memberi manfaat kepada kita sebanyak mungkin, insya-Allah. Mungkin sedikit Tuan Nadir. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan, Tuan Nadir kiranya mengumpulkanlah artikel-artikel penulisan blog Tuan Nadir sebelum ni untuk dibukukan dalam bentuk buku macam ni. Macam tu ke Tuan Nadir? Macam tu, dikumpulkan, ya, semua. Di blog dan juga Facebook dikumpulkan dan dimurnikan. Oh, okey, baik-baik, masya-Allah. Okey, dan Tuan Nadir, maka soalan seterusnya daripada saya ialah, saya kira pihak para penonton kita sudah tentu nak mengetahui lah apakah mesej utama lah yang ingin disampaikan oleh Tuan Nadir daripada buku Sedekat di Penjara Terbesar Dunia ini, dan rahsia di sebalik menamakan buku ini dengan tajuk tersebut. Ya, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan Tuan Nadir oleh daripada buku inilah mesej utamanya, Tuan Nadir. Dipersilakan. Baik, terima kasih soalan daripada Tuan Kamal. Sebenarnya bila kita cakap tentang Gaza, kita selalu dengar bahawa Gaza ni ialah the biggest open air prison in the world. Dan Gaza ini mempunyai kepadatan yang sangat-sangat tinggi di dalam keadaan dia dikepung, keadaan 360 km persegi sahaja diduduki oleh sekitar 2.1 juta orang. Dan itu bukan semata-mata kita ceritakan tentang Gaza, tetapi itu juga berlaku di kawasan tepi barat. Dan mungkin ada baiknya kita tunjukkan kaedah yang selalu saya ceritakan kepada orang yang mendengar live untuk kita kenal sedikit demografi berkenaan dengan bumi Palestin ini, supaya kita faham dan kenal apa yang sedang berlaku di sini. Dan biasanya saya tunjukkan ini dengan tapak tangan saya, Tuan Kamal. Anggaplah tapak tangan ini adalah peta Palestin. Dan sebenarnya Palestin ini dibahagikan kepada 3 bahagian ataupun 3 pecahan yang utama. Yang pertama sekali ialah kawasan di sebelah sini, iaitu kawasan Gaza yang kecil ini. Yang di tengah-tengah ini ialah kawasan tanah jajahan 1948 yang dijajah oleh Zionis Israel dan hari ini menjadi Israel. Dan di sebelah sini ialah kawasan yang nama dia West Bank ataupun tebing barat. Jadi sebenarnya ketiga-tiga kawasan ini dia dipecahkan. Orang yang berada di Gaza dia tak boleh sampai ke West Bank, tempat terletaknya Masjidil Aqsa, sebab dia tak boleh nak cross masuk melalui tanah haram Israel ini untuk pergi sembahyang di Masjidil Aqsa. Jadi kalau tanya kepada kami yang berada di Gaza, yang berada di kawasan sebelah sini, sebenarnya kami tak boleh dan tak pernah pun sembahyang di Masjidil Aqsa, termasuklah pada pemuda yang hidup selepas zaman Gaza ini mula ditutup. Kalau tanya orang yang lama-lama, mereka pernahlah sampai sebelum sekatan itu dibuat, tapi sekarang ni tak boleh.
Dan Gaza ni yang kita ceritakan pada hari ini, panjangnya kita sebutkan daripada utara sampailah ke selatan ini, panjangnya kira-kira 40 km sahaja. Dan kawasan lebarnya ada sekitar 9 km sahaja. Jadi bayangkan kawasan Gaza ni satu kawasan yang sangat kecil, yang sebenarnya lebih kecil daripada Perlis. Dan sempadan-sempadan Gaza yang ada ini ialah sempadannya dengan sempadan daratan di sebelah sini adalah dengan Israel itu sendiri, di sebelah bawah ini adalah dengan Mesir, dan di sebelah atas adalah dengan sempadan lautan Mediterranean. Jadi sebenarnya Gaza ini sebab apa dia disebutkan sebagai penjara terbesar dunia? Sebabnya ialah kawasan ini adalah kawasan yang dikepung dari sebelah lautan, dikepung dengan kapal-kapal perang laut milik Zionis Israel. Para nelayan dia tidak boleh keluar melebihi 12 batu nautika. Walaupun kawasan itu adalah kawasan Gaza sebenarnya, dan selepas daripada itu adalah kawasan perairan antarabangsa, tetapi mereka tak boleh keluar lebih daripada 12 batu nautika. Begitu juga mereka tidak boleh bergerak melalui jalan udara, sebab satu-satunya lapangan terbang yang telah dibina pada zaman Mesir dulu, lama dulu, dimusnahkan dan tidak dibenarkan untuk dibangunkan semula. Begitu juga mereka tidak boleh keluar melalui jalan darat, sebab satu-satunya jalan keluar daripada Gaza ini kena lalu Mesir, iaitu melalui pintu sempadan yang namanya pintu sempadan Rafah, yang hanya akan dibuka dan ditutup mengikut kemahuan pihak yang memerintah, pihak Mesir yang memerintah. Sebab itu kalau pemimpin Mesir ini baik, sebenarnya dia akan memberi kesan yang baik kepada keseluruhan Gaza, tetapi bila naik pemimpin yang contohnya yang ada pada hari inilah, maka dia akan menyusahkan penduduk di bumi Gaza. Satu-satunya masa dalam sejarah moden yang kita boleh sebut sejak daripada zaman Gamal Abdel Nasir yang memberikan layanan yang baik kepada orang Gaza ataupun orang Palestin secara am ialah pada zaman 1 tahun pemerintahan Dr. Morsi ketika itu. Maka orang-orang Palestin ini ataupun orang Gaza secara khusus, dia tak boleh nak keluar dan tak boleh masuk daripada bumi Gaza. Dan orang bayangkan, kadang-kadang ada orang dibayangkan Gaza itu besar, Tuan Kamal. Dia kata alah, duduk dalam penjara pun boleh pergi ke sana, boleh pergi ke sini kan. Sebenarnya tidak berlaku. Seperti kita sebutkan tadi, paling jauh pun kita boleh rempit kita punya motor tu 40 km dah sampai dah ke penghujung sempadan satu lagi dan tak boleh nak keluar daripada sempadan tersebut. Begitu juga kita berdepan dengan berbagai masalah bila mana kita sebut kita berada dalam penjara terbesar ini. Kita sebutkan tadi anak-anak tak boleh nak dapatkan rawatan bila mana ditimpa dengan penyakit-penyakit kronik seperti kanser. Budak-budak yang dapat keputusan yang cemerlang dalam taujihi yang setaraf SPM di Malaysia tidak boleh keluar untuk menyambung pengajian di luar. Begitu juga kita melihat bagaimana kadang-kadang berlaku kes penceraian bila mana si suami terpaksa keluar untuk menguruskan kerja di luar, sempadan ditutup, bertahun-tahun tak boleh masuk semula ke dalam Gaza, akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai dengan isteri untuk masing-masing meneruskan kehidupan masing-masing. Maka itu adalah hakikat apa yang sedang berlaku di bumi Gaza ketika ini, dan itu juga apa sebenarnya yang sedang berlaku di kawasan tepian barat, di mana kawasan tepian barat kadang-kadang kita boleh sebut mungkin lebih menyakitkan daripada kawasan Gaza. Sebab apa? Sebab di tepian barat mereka terpaksa hidup bersama-sama dengan Zionis Israel. Kawasan Gaza ni dia tidak ada Zionis Israel. 100%, 2.1 juta orang penduduk adalah orang-orang Palestin. Sebabnya pada tahun 2005 Ariel Sharon, PM Israel ketika itu, dia mengarahkan supaya semua orang Zionis Israel yang ada di dalam Gaza untuk keluar meninggalkan bumi Gaza dengan sebab keselamatan dan sebagainya. Jadi kalau dalam bumi Gaza ni memang kami pergi ke mana-mana tak jumpa dengan Zionis Israel, melainkan kalau kita pergi dekat dengan sempadan lah. Di sebelah tepian barat, setiap hari mereka berjumpa dengan Zionis Israel. Budak-budak nak pergi ke sekolah terpaksa melalui checkpoint, diacu dengan senapang. Ada kes yang banyak di mana mereka ditembak dengan alasan-alasan yang cukup kecil. Contohnya ada wanita ataupun adik perempuan yang ditembak dengan sebab dia membawa gunting yang digunakan dalam subjek pendidikan seni. Dia bawa ke sekolah, bagnya dibongkar, didapati ada gunting, diberi tuduhan bahawa dia ini nak melakukan operasi menikam tentera Israel. Maka dia ditembak on site dan mati di tempat kejadian dan disaksikan oleh pelajar-pelajar yang lain. Begitu juga di sebelah tepian barat itu, sebenarnya mereka berdepan dengan situasi sangat-sangat menyakitkan bila mana ada banyak kita sebut spy-spy daripada Zionis Israel ini yang diletakkan untuk Palestin. Sebab itu kalau Tuan Kamal ingat bila berlakunya peristiwa prison break Palestin baru-baru ini, beberapa bulan yang lepas, bila mana ada 6 orang tahanan dapat keluar daripada penjara Jalbuk ketika itu, orang tanya apa cepat sangat mereka ini ditangkap semula. Dan saya sebutkan kepada mereka yang bertanya,
kalian kita namakan prison break peristiwa itu, tetapi ia tidaklah sebagaimana yang kita gambarkan, yang kita tengok dalam prison break yang ada John Abuzi, yang ada Michael Scofield dan sebagainya, yang dibuat perancangan dengan begitu teliti dari dalam penjara, sebelum masuk penjara, dalam penjara, sampailah mereka keluar daripada penjara. Bukan yang mereka nak lakukan, tidak, tetapi mereka melakukan secara impulsif operasi tersebut. Dan alhamdulillah bila mana mereka dapat keluar daripada penjara itu, sebenarnya mereka tak keluar pun daripada penjara, tetapi mereka masuk ke dalam penjara yang lebih luas lagi, penjara yang lebih besar lagi, iaitu penjara yang dipenuhi dengan penduduk-penduduk Israel yang menyebabkan mereka tidak boleh bergerak. Jadi itulah hakikat keadaan di bumi Palestin. Orang yang nak keluar pun tak boleh daripada kalangan orang Palestin. Orang yang nak masuk daripada luar pun tidak boleh untuk menziarahi dan melihat keadaan penduduk-penduduk yang ada di dalam bumi Palestin ini. Jadi kita namakanlah sedekat di penjara terbesar dunia, sebab tahun depan jadi tahun ke-10 saya berada di bumi Palestin. Walaupun kita ceritakan dalam buku tu baru 2 tahun pertama, jadi mungkin lepas ni kita kena buat sedekat di penjara terbesar dunia, siri kedua, siri ketiga dan seterusnya lah, insyaAllah. InsyaAllah, Masya Allah. Terima kasih banyak Tuan Nadir, Masya Allah. Saya kira bila mana Tuan Nadir menyebut tentang siri kedua, siri ketiga tu, saya pun bila mana saya membaca buku ini memang ada Tuan Nadir sendiri menyatakan akan ada siri kedua, Tuan Nadir. Khususnya apabila Tuan Nadir bercerita tentang ada seorang remaja yang bernama kejap saya tengok yang bernama Naim, kalau tak silap saya Tuan Nadir. Ya, Naim. Saya kira Naim, saya kira dia seorang yang sangat istimewa kepada Tuan Nadir ya. Ke Tuan Nadir, ke saya boleh tanya Tuan Nadir, adakah Naim ni ialah siapa? Tuan Nadir, kalau boleh saya tahu. Adakah dia ada hubung? Ya, Naim adalah anak tiri kepada saya. Masya Allah. Jadi, itulah yang saya pun tahun 2016 saya berkahwin dengan Balu Syahid, dan dia mempunyai 5 orang anak, dan anaknya yang sulung ialah Naim lah. Okey. Okey, baiklah Tuan Nadir. Sebab saya pun memang dah agak dah Naim ni lah seorang yang sangat istimewa. Kerana dalam buku Tuan Nadir ni dia tidak, Tuan Nadir tak bagi tahulah tentang Naim ni ialah seorang siapa kan. So kita nak tahu dalam live inilah Tuan Nadir, maknanya Naim ni lah anak tiri pada Tuan Nadir. Masya Allah. Baik, Tuan Nadir, saya kira sudah pun banyak komen-komen soalan yang telah letakkan dalam kita punya FB live kita ni. Masya Allah. Saudari Fatimah Mustafa menyebut sebahagian cerita dalam buku ada diceritakan dalam live Tuan Nadir. Tapi apabila membaca dalam bentuk tulisan, gambaran tu kita nampak lebih jelas membaca dan mendengar. Alhamdulillah, lebih mengenali dan bertambah rasa cintakan bumi Palestin. Masya Allah. Betul, Saudari Fatimah Mustafa menyebut, dan saya pun memang merasai sendiri apa yang Saudari Fatimah menyebut ya. Iaitu bila mana kita membaca serta menelusuri bab demi bab yang telah ditulis oleh Tuan Nadir ini, kita sangat merasai dia sentakan jiwa lah kepada kita semua supaya lebih untuk memikirkan tentang kehidupan orang lain daripada fikir tentang diri kita sendiri. Masya Allah. Tuan Nadir, bila Tuan Nadir menyebut kesusahan orang dalam nak pergi keluar dan susah juga orang luar nak masuk ke dalam bumi Palestin ini. Sebab ada yang ramai yang kata bila baca buku ini baru tahu betapa susahnya nak masuk Gaza ni. Dan Tuan Nadir, bagi Tuan Nadir mungkin Tuan Nadir boleh share kepada kita semua, sebab saya ingat ada dalam bab-bab awal dalam buku ini ada Tuan Nadir pun menceritakan juga serba sedikit tentang bagaimana Tuan Nadir nak melepasi sekatan demi sekatan untuk masuk ke bumi Gaza tu Tuan Nadir. So mungkin Tuan Nadir boleh share sikit pada waktu ini untuk kita lebih mengetahui lah adakah betul-betul susah ataupun sejauh mana kesusahannya. Pengalaman Tuan Nadir, silakan. Baik, kita sebutkan awal tadi bahawa senang susah nak masuk dan keluar daripada bumi Gaza ini bergantung kepada pemerintahan Mesir, sebab mereka secara terus berhubung dengan pihak Gaza, ada sempadan yang dikongsi. Dan keadaan mereka ini bila mana diperintah oleh orang yang kurang baik, dia akan mengikut arahan daripada Zionis Israel lah. Dan saya mula-mula masuk ke dalam bumi Gaza alhamdulillah pada tahun 2013, dan ketika itu zaman pemerintahan Dr. Morsi. Dan saya rasa tahun 2013 itu adalah tahun paling ramai
ataupun paling banyak NGO berjaya masuk dan keluar daripada bumi Gaza dengan sebab sempadan yang dibuka seluas-luasnya oleh pihak kerajaan Mesir. Dan masa tu juga dengan sebab saya masuk pada zaman Dr. Morsi, itulah saya boleh masuk ke dalam bumi Gaza dan saya boleh kekal berada di dalam bumi Gaza tanpa perlu keluar semula. Nak dibandingkan dengan waktu ketika ini, siapa yang masuk namanya akan dicatat dan orang yang masuk dia akan disemak supaya boleh dipastikan bahawa dia keluar semula. Dia tak boleh duduk kekal dalam bumi Gaza dengan cara yang saya buat inilah. Dan pada zaman Dr. Morsi juga sebenarnya ada sekitar mungkin 500 buah terowong yang digunakan oleh pihak Gaza yang sempadannya Gaza, Rafah sebelah Gaza dan juga Rafah sebelah Mesir. Dan terowong-terowong ini digunakan untuk membawa masuk dan keluar semua yang kita boleh bayangkan, daripada kambing yang hidup sampailah Toyota Hilux, semuanya ada. Terowong semua saiz ada, semua kegunaan ada, boleh masuk dan keluar semua keperluan penduduk di bumi Gaza ketika itu. Dan perlu kita faham bahawa sebenarnya sebelum daripada ini, kawasan Gaza sampailah sebahagian besar daripada Sinai itu adalah satu kawasan yang sama sebelum bumi negara-negara ini dipecah-pecahkan. Jadi sebenarnya penduduk itu adalah penduduk yang mempunyai pertalian darah yang sangat rapat. Kalau tanya orang yang berada di bandar besar terakhir di sebelah Mesir itu sebelum nak masuk ke dalam bumi Gaza, iaitu Al-Arish, maka sebahagian besar daripada mereka ada hubungan pertalian dengan penduduk-penduduk di bumi Gaza. Dan itu menyebabkan mudah untuk dibuka terowong-terowong di antara kedua-dua kawasan Gaza dan juga Mesir lah. Sebab terowong ni dia orang kata mata terowong tempat masuk dan keluar itu dia kena diletakkan di tempat yang tersembunyi dalam rumah penduduk contohnya, ataupun di kawasan ladang yang tertutup dan sebagainya, dan tidak boleh dibuat secara terbuka lah. Sampai habis pemerintahan zaman Dr. Morsi, bertukar beberapa orang presiden, sampailah kepada presiden yang ada pada hari ini. Dan ketika itu antara tindakan awal yang dia buat ialah dia menenggelamkan semua terowong-terowong yang ada di antara Gaza dan juga tanah haram Israel itu dengan air laut. Dan tujuan dia ketika itu ialah untuk memastikan terowong-terowong tersebut tidak lagi boleh digunakan. Dan pada masa yang sama dia memasang tembok bawah tanah untuk memastikan laluan itu langsung tidak boleh digunakan. Maka ketika itu tinggallah satu sahaja laluan keluar dan masuk, iaitu pintu sempadan Rafah sahaja. Dan sebagaimana yang saya ceritakan dalam buku yang ditulis itu, dalam bab yang dinamakan sebagai bab Amazing Race, itu adalah perjalanan biasa yang perlu dilalui oleh penduduk untuk masuk dan keluar daripada bumi Gaza. Dan ada ketikanya bila mana hubungan di antara Gaza dan Mesir tidak baik, mereka akan menyulitkan lebih daripada itu. Bila mana keadaan lebih baik, mereka akan melonggarkan sedikit peraturan. Tetapi dalam keadaan biasa, untuk sampai daripada Mesir nak sampai ke Gaza itu, kita boleh jangkakanlah paling kurang 3 hari nak boleh masuk ke dalam Gaza semula. Paling lama tu macam yang saya ceritakan dalam buku itu mungkin hampir sebulan. Sebab kita pergi ke sana, kita expect sempadan itu dibuka, tiba-tiba kita dapati ia tidak dibuka, dan selepas daripada itu kita terpaksa balik semula ke Al-Arish sebab kita tak boleh duduk di kawasan Sinai yang disebut sebagai kawasan tentera, zon tentera, di mana mereka boleh diberi mandat untuk menembak, shoot on sight sesiapa yang keluar daripada rumah selepas jam 6 malam, 6 petang. 6 petang nampak orang keluar kat rumah, kalau kena tembak mati bukan salah tentera, salah kau sebab kau yang keluar pada waktu yang disebut sebagai waktu darurat lah. Dan ketika itu kita duduk di Al-Arish, kita jumpa dengan ratusan penduduk-penduduk Palestin yang sedang sakit dengan pelbagai penyakit, dengan pelbagai kesulitan. Orang Gaza ni kalau dia tak ada sebab yang utama, dia tak akan keluar sebenarnya untuk meninggalkan untuk meninggalkan bumi Gaza itu sendiri. Perjalanan itu sangat menyakitkan. Jadi mereka keluar ni dengan sebab nak dapatkan rawatan, ada sebab nak sambung pengajian, dengan sebab nak jumpa ahli keluarga yang berada di luar. Jadi kita jumpa tu, kita duduk di beberapa kawasan rumah penginapan, di hotel murah, di Al-Arish dan sebagainya. Kita jumpa dengan manusia-manusia ini yang mempunyai 1001 kesakitan, menunggu untuk boleh dibenarkan pulang semula ke tanah asal mereka. Dan bumi Gaza ni kalau orang yang betul-betul datang dengan niat untuk membantu, dengan niat untuk melihat kebesaran
yang disebutkan dalam ayat pertama surah Al-Isra itu, linuriyahu min ayatina, untuk melihat kebesaran yang ada dalam bumi Palestin. Memang dia akan rasakan ada perubahan yang sangat besar bila dia dapat keluar daripada bumi Mesir, bumi Firaun itu, masuk ke dalam bumi Gaza yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan kehebatan. Walaupun tanahnya tanah yang dibahagikan ataupun dipisahkan oleh sempadan manusia semata-mata, tetapi ada beza di antara kedua-dua kawasan tersebut. Jadi ketika ini memang susah untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Sejak daripada perang, ada satu NGO sahaja yang berjaya masuk ke dalam bumi Gaza, dan walaupun dalam keadaan biasa sebenarnya setiap tahun ada NGO yang dibenarkan untuk masuk ke dalam bumi Gaza melalui rombongan-rombongan antarabangsa, tetapi nampaknya keadaan semakin sulit ketika ini. Akhir sekali dimaklumkan barangan bantuan seperti ambulans yang susah untuk didapati di dalam bumi Gaza dibenarkan untuk dihantar daripada Mesir melalui rombongan antarabangsa, tetapi rombongan itu sendiri tak berjaya untuk masuk ke dalam hanya barangan yang dibenarkan untuk masuk. Jadi ramai yang tanya nak sampai ke Gaza, nak belajar sambung di bumi Gaza, nak jadi aktivis di bumi Gaza dan sebagainya. Dalam keadaan sekarang dia sebenarnya sangat-sangat menyulitkan. Rahsia dia apa kalau nak masuk keluar macam saya? Pertama sekali, masa zaman Morsi saya berdaftar sebagai seorang pelajar, dan dengan sebab saya merupakan pelajar tunggal dan pelajar pertama daripada Malaysia, dan ketika itu saya rasa yang pelajar antarabangsa yang hanya ada 2-3 orang daripada Indonesia sahaja. Yang daripada Malaysia memang tak adalah, dan mungkin masa tu Mesir dia tengok pelik ni ada pelajar ni, dia pun tak tahu nak buat apa, dia kata tak apa, boleh masuk ke dalam Gaza. Selepas 2016, alhamdulillah dengan sebab kahwin dengan orang Gaza, kita masuk dengan tiket itu, ada ahli keluarga di dalam bumi Gaza sendiri. Jadi kalau Tuan Kamal nak masuk melalui NGO sekarang susah, tetapi kalau ada isteri dalam Gaza mudah untuk masuk dan ziarah Gaza ini, insya-Allah. Masya Allah Tuan Nadir. Masya Allah. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya tidak dapat nak mencari perkataan-perkataan yang sesuai untuk memaklumkan tentang betapa kita rasa sangat teruja lah mendengar sharing daripada Tuan Nadir pada petang ini. Masya Allah. Tuan Nadir, apabila so daripada buku ni mungkin kita boleh tengok gambar tuan-tuan dan puan, ini gambar Naim yang saya sebut tadilah, anak tiri Tuan Nadir kan. Dan ini ialah adiknya Tuan Nadir ya? Adik Naim. Adik Naim, masya-Allah. Adik bangsu Naim. Masya-Allah Tuan Nadir. Maka tuan-tuan puan sekalian, begitu yang kita dengar daripada Tuan Nadir tadi sangat menginspirasikan kita semua bagaimana perjuangan nak masuk ke bumi Gaza tu pun kita perlu tengoklah bagaimana prosesnya. Okay, baik Tuan Nadir, saya kira dalam buku ini selain kita menceritakan juga tentang suasana di bumi Gaza serta cabaran-cabarannya, saya kira mungkin saya ingin juga mengambil sedikit tentang awal-awal buku ini, iaitu ketika mana proses Tuan Nadir melalui tarbiyah lah, didikan daripada awal sehinggalah sebelum masuk ke bumi Gaza, kerana saya difahamkan dari segi didikan yang dilakukan oleh ibu bapa Tuan Nadir ya, yang disebut sebagai Cik dan Abi dalam buku ini, saya kira sangatlah memberi impak yang besar kepada Tuan Nadir untuk sehingga sampai seperti mana pada hari ini. Maka Tuan Nadir, mungkin Tuan Nadir boleh share kepada kita semua, adakah sebenarnya Cik dan Abi Tuan Nadir ni memang target Tuan Nadir ni untuk dihantar ke bumi Gaza ataupun macam mana? Kan macam adik-beradik Tuan Nadir pun saya kira sebagai contoh Ustaz Mubtasim di Indonesia, saudara Musa Nuwairi kalau tak silap saya di Jordan Tuan Nadir So adakah anak-anak Tuan Dr. Kamaruzaman Yusof ni memang telah ditarget untuk dihantar ke seantero dunia untuk mengubah kehidupan dunia ini Tuan Nadir? Mungkin Tuan Nadir boleh share sikitlah kepada kita semua. Silakan. Baik, dalam beberapa bab dalam buku yang saya tulis tu, kita banyak ceritakan tentang pengalaman kita berdepan secara tarbiyah, secara langsung dan tidak langsung sebagai seorang anak ketika itu untuk memberi kepada masyarakat. Dan kita ceritakan bagaimana kita hidup di Edinburgh ketika mana ayah sedang menghabiskan PhD dan Masters di Scotland ketika itu. Kita berdepan dengan anak-anak yang datang untuk minta makanan, walaupun anak-anak ini bukan anak-anak orang Islam dan bukan anak-anak
orang Melayu yang ada ketika itu di sana, tetapi ada anak orang Inggeris yang datang. Mereka ajarkan kepada kami, datang je siapa-siapa pun kena bagi bantuan apa saja yang kita ada, biskut ke ada, apple ke apa ke, bagi saja, dan tak payah tanya diperlukan ataupun tidak perlukan. Dan begitu juga kita ingat bila mana kita berada di Edinburgh ketika itu, kita dibawa menaiki kereta berjam-jam, berbelas-belas jam kadang-kadang untuk sampai ke tempat-tempat program. Kadang-kadang ayah kita didengar dengan pengisian daripada penceramah-penceramah yang datang daripada Malaysia melalui summer gathering ataupun winter gathering. Dalam keadaan kita tak tahu pun apa yang sebenarnya dicakapkan oleh penceramah tersebut. Dan saya tahu pun masa saya usia dah dewasa sikit, barulah ayah tunjukkan gambar-gambar ketika itu, contohnya arwah Fadil Noor pernah datang ke UK untuk bagi pengisian. Oh, rupanya aku ada dalam program itu. Tapi langsung kita tak sedar dan kita tak tahu bahawa kita berada dalam program seperti itu. Tetapi sebenarnya apa yang kita lalui itu, dia meninggalkan satu, orang kata, imprint di dalam diri kita bahawa kita sedang ditarbiah untuk sesuatu. Kita sedang dibiasakan untuk bersama-sama dengan masyarakat. Kita sedang dibiasakan untuk memberi apa sahaja yang kita ada kepada orang yang memerlukan tanpa mengira kaumnya ataupun mengira agamanya. Dan setelah membesar, kita dilatih pula dengan pendidikan yang berbentuk lebih formal. Contohnya yang kita ceritakan bagaimana saya bekerja di kedai motor di Terengganu, dan Terengganu ni dalam keadaan kampung yang kita tidak terdedah dengan kehidupan di bandar. Kita berjumpa dengan orang yang kita kata simple minded, yang tak banyak sangat fikir tentang traffic jam lah, fikir tentang anak-anak ditinggalkan di tadika dan sebagainya sebab nak pergi ke kerja, sebab nak pergi kerja dan sebagainya, suami isteri bekerja. Kita didedahkan dengan pelbagai bentuk masyarakat dan kita diajar bahawa kita ni dah rasa hebat mana pun, habis sekolah ke, habis universiti ke, kena boleh buat kerja-kerja yang dibuat di tahap yang paling rendah. Contohnya masa tu saya ingat saya berada di kedai motosikal tersebut, antara tugas saya yang utama, buka saja kedai, kena mula menyapu kedai. Habis sahaja kedai nak ditutup, kena sapu kedai. Jadi kita rasa, oh rupanya kita ni dah hebat macam mana pun tak ada masalah. Kita boleh buat kerja-kerja membersihkan tandas, membersihkan kedai, menyapu kedai dan sebagainya. Dan Musa pun melalui benda yang sama. Dia dihantar ke kedai membaiki kereta, dan dia lebih teruk lah kot, bermain dengan minyak hitam, bermain dengan exhaust dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, bila kita besar, alhamdulillah kita berada di jawatan apa pun, dalam pejabat ke ataupun dalam organisasi sebagai CEO ke, bila mana turun ke lapangan, kita sama sahaja dengan staf kita yang lain, kita sepatutnya boleh melakukan semua kerja yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya apa yang dirancang oleh ibu dan ayah saya, cik dan abi saya, bukanlah perancangan yang spesifik untuk diletakkan, oh Musa ni dia kena ada kat Jordan, kena bantu pelarian Syria. Nadia kena ada kat Gaza, kena bantu orang Palestin. Tidak. Sebab benda itu dia berlaku secara semula jadi, ataupun dia berlaku dengan sebab resapan pendidikan awal yang ada oleh cik dan abi itu, yang menyebabkan kita berada kat mana-mana pun kita boleh memberi. Kita berada kat mana-mana pun kita nampak orang yang lebih susah daripada kita. Musa bila dia pergi ke Jordan, dia tak ada pun cita-cita untuk membantu orang Syria, tetapi bila dia nampak budak-budak Syria sedang menjual di jalanan, dia nampak budak-budak Syria ni sebagaimana yang ditulis dalam bukunya lah, tangisan lelaki terakhir di bumi Syria, kan? Dia nampak budak-budak Syria buat lambang cross di hati mereka dengan sebab diajar ataupun didekati dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, maka dia ambil inisiatif untuk membantu orang Syria. Saya juga alhamdulillah habis belajar di Syria selama 1 tahun setengah ataupun dihantar balik setelah berada di Syria 1 tahun setengah, duduk di Malaysia. Ketika itu saya tanya kepada ibu dan ayah ke mana nak diteruskan pengajian. Dan ketika itu memang ada beberapa pilihan, sama ada untuk sambung ke Jordan ataupun ke Mesir, ataupun untuk berada terus di Malaysia, sambung second degree di bidang syariah di Malaysia, ataupun untuk sambung di Palestin. Dan ketika itu bila mana saya buat pilihan untuk menyambung di bumi Palestin, walaupun bumi yang penuh dengan cabaran, bumi yang penuh dengan ketakutan, dan saya maklumkan kepada ibu dan ayah untuk sambung di Palestin, mereka terus bagi jawapan, esok
kita akan beli tiket, jadi kemaskan beg siap-siap supaya boleh pergi ke bumi Palestin. Jadi itulah keyakinan yang ada pada cik dan abi saya, keyakinan bahawa anaknya bukanlah milik mereka semata-mata, walaupun hari ini dah hampir 10 tahun berpisah, banyak orang kata sambutan-sambutan kekeluargaan yang tak dapat diikuti bersama dan sebagainya. Begitu juga 10 tahun mungkin tak dapat berkhidmat secara terus kepada ibu dan bapa. Itu keyakinan mereka, tak apa, bagi kepada masyarakat, insya-Allah sahamnya di hari akhirat kelak. Tapi itu juga keyakinan mereka, tak apa, hantar je ke tempat perang, mati itu tak tahu kan. Mak saya selalu sebut, mak saya tinggal di Bandar Baru Bangi, disebut mungkin orang Bangi akan mati terlebih dahulu daripada orang yang berada di Gaza contohnya. Jadi ibu dan ayah ni memang dia kena kuat dah. Saya masa dengar Muqtasim, adik saya tu cerita dia ditinggalkan di Gontok, saya pun rasa sedih kalau saya nak buat kepada Haurak contohnya, anak saya sendiri, saya rasa tak boleh berlaku. Tapi alhamdulillah kekuatan itu mungkin kekuatan hasil daripada kefahaman bahawa saham kita di dunia itulah yang akan berkekalan untuk saham kita di akhirat kelak nanti. Masya Allah, sangat inspirasikan kita semua apa yang telah dikongsikan oleh Tuan Nadin. Tuan Nadin, sedikit tambahan, maksudnya Tuan Nadin kiranya paling akhir Tuan Nadin berada di bumi Malaysia ni bila Tuan Nadin kiranya? Dah tak balik ke Malaysia ni bila Tuan Nadin? Saya biasanya dalam tempoh 2 tahun sekali saya cuba untuk balik lah. Tetapi bila mana ada COVID-19 ni susah sikit. Akhir sekali balik tahun 2019. 2019, Masya Allah. Baik, terima kasih Tuan Nadin. Okey, tuan-tuan perempuan, para penonton yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian, insya-Allah kita akan meraihkan soalan-soalan pada tuan-tuan perempuan. Sebab saya kira daripada komen-komen ni dah sangat banyak soalan-soalannya. Mungkin teknikal kita boleh untuk naikkan 1-2 soalan untuk kita bacakan. Masya-Allah, daripada saudari Nurina ya. Benarkah NGO yang ingin ke Gaza sekarang ini kena bayaran padahal sebelumnya tiada bayaran? Mungkin Tuan Nadin boleh respon sikit. Kena bayar ataupun tidak? Baik, bila kita sebut nak masuk ke dalam Gaza ni, kita sebut tadi antara halangan paling utama sekali ialah kerajaan Mesir. Dan bila kita bercerita tentang Gaza, kerajaan Mesir ataupun sebenarnya kerajaan ataupun negara-negara Arab ni secara amnya dari segi pengurusan memang bermasalah. Dan apa yang mereka lakukan dia bukannya bersifat terancang tetapi bersifat responsif, khususnya bila mana berkaitan dengan usaha-usaha yang orang kata grey area, macam nak benarkan NGO masuk ke dalam Gaza ataupun tak nak benarkan. Jadi mereka bertindak berdasarkan dengan apa yang ada di hadapan mata mereka. Ini saya rasa kawan-kawan kita di Mesir, kawan-kawan kita yang pernah belajar di Syria, di Jordan, mereka mengalami kesakitan yang sama lah bila mana berdepan dengan cara pengurusan orang-orang Arab ini. Dan kita sebut tadi Mesir dia menguruskan orang yang nak masuk ke dalam bumi Gaza melalui kita kata apa yang ada di hadapan mata mereka. Dan selama ini apa yang ada di hadapan mata mereka ialah NGO ini boleh dibenarkan untuk masuk ke dalam Gaza dengan melalui sebuah NGO antarabangsa. Yang mana NGO antarabangsa ini namanya Miles of Smiles. Miles of Smiles yang base-nya di UK mengumpulkan semua NGO yang nak masuk ke dalam Gaza dan dia merupakan kepala yang berurusan secara direct dengan kerajaan Mesir, khususnya dengan pihak ketenteraan lah, pihak security untuk membenarkan kumpulan-kumpulan ini masuk ke dalam bumi Gaza. Dan setiap tahun memang ada NGO yang boleh masuk ke dalam bumi Gaza melalui Miles of Smiles ini, dan mereka ini masuk dalam kuantiti agak besar. Dalam setahun mereka boleh masuk dalam 2-3 kali, dan setiap kali mereka boleh masuk dalam 50 hingga 100 orang. Dan bila mana mereka masuk, mereka ini memang dijaga dengan ketat dari segi keselamatan oleh pihak kerajaan di Gaza. Mereka tak dibenarkan untuk bergerak terlalu bebas untuk memastikan mereka menepati apa sahaja yang digariskan oleh pihak kerajaan Mesir bersama-sama dengan kerajaan Palestin yang ada ketika ini. Jadi itu yang orang kata the practice yang ada sebelum daripada ini. Tetapi mungkin mutakhir ini kerajaan Mesir dia nampak dan kita sebutkan tadi Miles of Smiles ni dia bukan tak ada bayaran, dia ada bayaran. Tetapi majoriti bayaran tersebut
dia akan pergi untuk membeli barangan dari dalam Mesir untuk dibawa masuk ke dalam Gaza. Dan kita boleh minta resit daripada Miles of Miles ini, apa barang yang dia beli dan sebagainya lah. Jadi win-win situation di situ ialah kita dibenarkan, NGO dibenarkan masuk ke dalam Gaza. Pada masa yang sama, barangan dibeli daripada Mesir itu sendiri, yang menyebabkan ekonomi Mesir bertambah baiklah, sebab kita beli barang daripada dalam Mesir itu sendiri. Jadi dibenarkan untuk masuk dengan kaedah itu. Yang berlaku selepas daripada itu ataupun gambaran baru yang diletakkan di hadapan mungkin kerajaan Mesir ketika ini ialah rupanya ada orang yang mampu untuk bayar kalau dia nak masuk ke dalam Gaza untuk memberi bantuan. Jadi ada pihak yang buat bayaran untuk masuk ke dalam bumi Gaza, tak kisahlah daripada mana-mana negara ke, daripada mana-mana tempat ke, tetapi dia nampak ada kaedah baru. Kita ni ada kaedah baru untuk dapatkan duit ini. Dan pastinya kaedah itu lebih baik untuk mereka sebab satu-satunya cara untuk mereka masuk ataupun kaedah baru nak masuk ni kena melalui syarikat yang berada di bawah presiden, anak presiden pada hari inilah di Mesir itu. Jadi dia dapat keuntungan secara direct berbanding dia bagi keuntungan kepada syarikat-syarikat farmasi ataupun syarikat perubatan ataupun syarikat-syarikat kenderaan yang selama ini berurusan dengan NGO Miles of Miles untuk barangan ini dibenarkan masuk ke dalam bumi Gaza. Jadi alhamdulillah kerajaan Mesir dia nampak cara baru untuk dapatkan duit dan dia letakkan bayaran yang mana bayaran itu hangus 100% pergi kepada syarikat-syarikat tersebut. Kita harapkan di masa akan datang ada gambaran baru pula yang akan dilontarkan di hadapan mata mereka. Mungkin contohnya mereka benarkan NGO masuk dan NGO ini membawa persepsi yang baik terhadap kerajaan Mesir. Manalah tahu kan satu hari nanti Mesir dia kata, oh ini kita kena dapat sokongan negara-negara Islam yang lain ni. Kita nak nampakkan yang kita ni adalah yang paling baik terhadap Palestin. Maka dia buka sempadan seluas-luasnya. NGO daripada mana-mana negara pun nak masuk ke dalam Gaza dibenarkan untuk masuk sebebas-bebasnya, diiring pula oleh tentera secara percuma, diberikan layanan yang sebaik-baiknya, maka mereka ini akan balik ke negara mereka masing-masing dan sebutkan kerajaan Mesir adalah kerajaan yang paling baik dengan Palestin. Jadi kita harapkan ada sesuatu yang seperti itu berlakulah, kalau tidak keadaan akan berterusan sebagaimana yang berlaku pada hari ini dan mungkin NGO tak dibenarkan lagi masuk ke dalam bumi Gaza. Masya Allah. Baik, saya kira para penonton akan jelas ya bagaimana soalan tadi telah direspon oleh Tuan Nadir, insya-Allah. Baik, kita pergi pada soalan seterusnya Tuan Nadir. Assalamualaikum Tuan, maaf saya ada soalan daripada saudari Nabila Safiqah. Adakah blog Tuan Nadir masih aktif lagi? Bila betul, jika betul, mungkin jika betul maksudnya, apa nama blog tersebut? Jazakumullah. Tuan Nadir. Nama blog Tuan Nadir? Blog Tuan Nadir masih aktif lagi ke? Ya, blog masih lagi aktif dan saya sebenarnya dah kongsikan di Facebook info kita terbaru nurulhakim.blogspot.com. Nanti boleh buka lah, kat situ adalah cerita sikit-sikit zaman berada di Syria, zaman berada di Sabah, insya-Allah. Tapi jangan dinilai lah sebab itu zaman muda-muda, zaman kecil-kecil dulu. Okey, baik. Para penonton boleh untuk melayari blog daripada Tuan Nadir tu, nurulhakim.blogspot.com untuk mengetahuilah yang info-info sebelum ni, insya-Allah. Baik, kita raikan lagi soalan yang mungkin ada daripada para penonton kita sebelum saya menanyakan soalan yang agak special yang ada dalam buku ini Tuan Nadir. So kita raikan dulu soalan-soalan pada para penonton kita. Daripada saudara Ahmad Fakhur Razi Yahya, masya-Allah kita punya orang besar kita ni. Adakah ada perancangan untuk terjemahkan buku ini ke bahasa Inggeris? Saya rasa pengalaman Tuan Nadir wajar diantarabangsakan. Betul Tuan Nadir, saya kira mungkin sangat bagus untuk diantarabangsakan seperti mana yang saudara Ahmad Fakhur Razi Yahya ini sebut. Mungkin Tuan Nadir boleh respon sikit? Saya ucapkan terima kasih pertama sekali kepada Tuan Fakhur Razi atas soalan yang ditanya. Tuan Fakhur Razi ni bagus, dia aktif. Kalau didengar kongsian mana pun dia akan tanya soalan. Alhamdulillah. Saya rasa ada niat untuk diterjemahkan. Tetapi jujurnya lah saya sebutkan memang di medan antarabangsa sangat sedikit buku yang berkaitan kemanusiaan yang datang daripada orang-orang yang beragama Islam.
ada buku-buku yang bukan daripada agama Islam. Contohnya lah buku yang saya selalu baca berulang-ulang, dia dipanggil sebagai buku atau nama bukunya Three Cups of Tea, yang ditulis oleh seorang lelaki yang bernama Greg Mortensen. Dia ceritakan tentang pengalaman dia membuka sekolah-sekolah di Karakoram, di kaki gunung K2, yang merupakan gunung kedua tertinggi selepas Everest. Dia ceritakan pengalaman dia bagaimana dia turun daripada K2, tak berjaya untuk sampai ke puncak gunung, tetapi berjumpa dengan kumpulan-kumpulan penduduk Balti yang beragama Islam, walaupun wallahu alam Syiah, tetapi beragama Islam, dan dia tengok kat situ tak ada sekolah, maka dia usahakan untuk buka sekolah di tempat tersebut. Begitu juga saya biasa baca tentang buku yang namanya The Shed That Fed a Million Children, rumah ataupun kata rumah lah ataupun gerobok yang memberi makan kepada 1 juta orang kanak-kanak. Dan inspirasi mereka ketika itu untuk membantu orang yang memerlukan makanan secara khusus di Afrika ketika itu ialah agamanya, iaitu agama Kristian, dan bantuan yang banyak didapat adalah daripada gereja-gereja. Jadi orang Islam ni memang dari segi orang kata kerja-kerja kesukarelawanan yang sangat-sangat bersistematik susah untuk kita jumpa. Yang menulis pengalamannya di dalam bahasa Inggeris pun susah untuk kita jumpa. Dan insyaAllah kalau ada peluang, saya berperancangan untuk buku ini digabungkan dengan buku yang kedua nanti, dan mungkin akan diterjemahkan insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah Tuan Nadir. Tuan Nadir, buku yang kedua tu kiranya dalam proses lah sekarang Tuan Nadir. Ya, macam dalam mana proses. InsyaAllah. Masya-Allah. Baik. Abang Saudara Ahmad Okhrazi Yahya menyebut lagi, ni celoteh beliau lah ni. Dalam live adik Ahmad Muqtasim Al-Lutfi naik nama Abang Nadir Al-Nuri, dan dalam live abang ni naik nama adik pula. Terbaik adik-beradik ni, masya-Allah. Okey, terus direspon pula oleh Ustaz Ahmad Muqtasim kita, support each other gitu. Masya-Allah. Okey. Baik, kita raikan lagi kalau ada apa-apa soalan, kalau ada lagi soalan daripada para penonton kita, insya-Allah saya kira kita masih ada sedikit masa lagi untuk bersama dengan Tuan Nadir An-Nuri. Para penonton di sini, untuk pengetahuan, Tuan Nadir An-Nuri ialah satu-satunya rakyat Malaysia di bumi Gaza yang mana juga berbangsa Melayu lah di bumi Gaza, yang saya kira sangat appreciate untuk kita bersama-sama Tuan Nadir pada petang ini. Justru itu kita jangan melepaskan peluang untuk kita bersama-sama Tuan Nadir untuk bertanya soalan dan sebagainya. Baik, daripada Pak Long Pak Cik, nama Facebooknya, Tuan Nadir, teknologi roket Hamas, adakah bantuan dari negara Iran? Menarik juga soalan ni sebab saya rasa ada disebut dalam buku ni. Mungkin Tuan Nadir boleh respon sikit. Okey, roket pertama yang dibuat oleh Hamas dibuat pada tahun 2001. Dan dia dibuat oleh seorang lelaki daripada keluarga Farhad, dan lelaki ini pun telah mati syahid lah. Dan ketika itu roket yang pertama ini yang dibuat dari dalam Gaza sendiri hanya boleh sampai sekitar 3 km sahaja, 1 sehingga 3 km sahaja. Dan ketika itu ia adalah suatu orang kata breakthrough lah untuk persenjataan di dalam bumi Palestin, sebab dia sourced locally dan dibuat secara lokal juga, buatan tempatan. Kalau dalam atas roket tu made by Brigade Izzuddin Al-Qassam, made in Gaza macam tu kan. Dan alhamdulillah selepas daripada itu ia berkembang sedikit demi sedikit, dan sebagaimana disebutkan oleh pihak Hamas ni, yang mana ia disebutkan oleh ketua biro politiknya iaitu Ismail Haniyeh, bekas PM Palestin, disebutkan dalam beberapa tahun yang lepas bahawa persenjataan di bumi Palestin ini dibantu oleh 3 negara yang utama. Disebutkan secara jelas di dalam Al Jazeera. Kalau kalian boleh tengok nanti, tapi dalam bahasa Arab lah. Disebutkan bahawa yang pertama sekali negara yang banyak membantu ialah Iran, yang kedua ialah Syria. Yang mana kedua-dua negara ini membantu dari segi teknologi, membantu melatih komando-komando Brigade Izzuddin Al-Qassam, dan memberi ataupun menyalurkan sebahagian daripada bantuan persenjataan masuk ke dalam bumi Gaza. Dan negara yang ketiga ialah negara Sudan, yang mana negara Sudan merupakan laluan untuk masuk ke dalam laluan senjata untuk masuk ke dalam bumi
Gaza lah. Dia masuk daripada Sudan, dibenarkan portnya digunakan dan masuk ke Mesir, seterusnya masuk diseruduk masuk ke dalam bumi Gaza. Jadi ini yang disebutkan oleh Ismail Haniyah. Dan apa yang berlaku itu banyak membantu perkembangan persenjataan di bumi Palestin secara am. Tetapi bila bantuan tersebut mula berkurangan ataupun negara-negara ini menjadi tidak berapa nak rapat dengan Hamas, ia berlaku bila mana berlakunya pergolakan di Syria pada tahun 2011. Dan satu kelebihan yang ada pada Hamas ini ialah siapa yang nak bantu Hamas dalam apa bentuk sekalipun, ia tidak boleh bersyarat. Kalau ada syarat, maka tak payah bantu, itu adalah lebih utama. Itu polisi yang dibuat oleh Hamas. Maka ketika itu Iran dan Syria dia kata kalau nak teruskan bantuan persenjataan, kewangan dan sebagainya sebagaimana yang dibuat sebelum daripada ini, syaratnya apa? Syaratnya Hamas kena menyatakan sokongan terhadap Syria, terhadap Bashar al-Assad untuk mempertahankan Syria. Maka ketika itu Hamas disebutkan kalau nak bantu, bantu. Kalau tak nak bantu, kami tidak akan ditekan dengan apa-apa syarat untuk menunjukkan sokongan kepada mana-mana pihak. Sebab kami punya pendirian tidak bercampur dengan politik luar mana-mana negara yang lain. Intervention of other political issues di luar daripada negara Palestin itu sendirilah. Jadi selepas daripada itu, bantuan daripada Iran dan bantuan daripada Syria banyak beralih kepada kumpulan mujahidin kedua terbesar di bumi Gaza, iaitu Jihad Islami, yang ada kumpulan Kataib sama macam Izzuddin Al-Qassam tetapi lebih kecil dan kurang tersusun nak dibandingkan dengan Al-Qassam, iaitu Brigade Saraya Al-Quds. Jadi itu yang berlaku. Dan hari ini sebenarnya kita sebut perkembangan persenjataan di dalam bumi Gaza itu sendiri sebenarnya adalah memang bantuan daripada Allah lah. Satu yang dikongsikan juga dalam siri yang sama itu disebutkan bagaimana pada zaman sebelum tahun 2005 bila mana Zionis Israel berada di dalam bumi Gaza, mereka tinggal di dalam kawasan-kawasan penempatan yang khusus, dan kawasan-kawasan ini dibangunkan dengan cukup baik, termasuklah sistem perpaipan mereka. Dan sistem perpaipan mereka ini, mereka gunakan pipe yang sangat-sangat besar untuk menyalurkan air ke dalam tempat tumbuhan mereka dan sebagainya, dan dia di bawah tanah. Sistem perpaipan itu digunakan di bawah tanah. Dan Allah takdirkan tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, para mujahidin ini dia jumpa pipe-pipe yang telah ditinggalkan oleh Zionis Israel bila mana mereka meninggalkan kawasan-kawasan penempatan haram tersebut, dan rupanya pipe itu disesuai untuk digunakan sebagai badan untuk roket dalam keadaan besi itu haram, diharamkan, tak boleh masuk ke dalam Gaza, dihalang oleh Israel untuk masuk ke dalam Gaza. Tetapi Allah takdirkan para mujahidin dijumpa pipe-pipe yang berdiameter besar itu digunakan dan sebagai roket dan dihantar semula masuk ke dalam tanah haram Israel. Begitu juga dalam video yang sama, Tuan Kamal diceritakan bagaimana para komando laut Brigade Izzuddin Al-Qassam dia jumpa 2 buah kapal yang tenggelam, kalau tak silap saya pada zaman Perang Dunia Pertama, di luar daripada kawasan Gaza Tengah, dan dalam kapal itu masih lagi ada meriam yang ketika itu digunakan atas kapal perang tersebut. Para pengkaji, para ahli sejarah semua disebutkan mustahil setelah begitu lama berada dalam laut, meriam itu boleh digunakan dan boleh dimanfaatkan untuk penggunaan ketenteraan. Brigade Izzuddin Al-Qassam dengan kaedah mereka dalam tempoh berbulan-bulan keluarkan meriam tersebut daripada kapal-kapal tersebut dan boleh diolah semula dan digunakan semula untuk melawan penjajah Zionis Israel. Jadi sebenarnya memang banyak bantuan daripada Allah yang menyebabkan ketenteraan di Palestin ini dapat berkembang dengan baik. Masya Allah, itulah saya kira satu keajaiban. Saya kira banyak, saya rasa benda-benda ajaib yang berlaku di bumi Gaza ni, sehingga dalam bab 9 buku Sedekat di Penjara Terbesar Dunia ni, tuan-tuan puan, ada dirakamkan bumi penuh ajaib daripada Tuan Nadir kita. Tadi kita telah mendengar sendiri apakah keajaiban yang telah berlaku, dan sebenarnya tuan-tuan puan masih banyak lagi benda-benda yang
kita boleh ambil tahu tentang benda-benda yang berlaku di bumi Gaza ni apabila kita membaca buku ini. Masya-Allah. Baik, Tuan Nadir, saya kira satu soalan yang saya kira sangat ingin untuk diketahui oleh saya, bahkan juga saya kira para penonton yang sudah pun membaca buku ini pun ingin tahu, iaitu satu benda yang agak rare yang saya kira susah nak jumpa mana-mana buku buatlah macam ni, iaitu pada bab yang ke-18 Tuan Nadir, iaitu yang bertajuk rahsia. Tuan-tuan perempuan yang mungkin belum membaca buku ini, saya baca sikit apa yang Tuan Nadir tulis. Bab ini adalah bab rahsia yang hanya boleh diterbitkan apabila penulis sudah beralih ke alam akhirat. Para penonton sekalian boleh tengok kosong halaman ini. Halaman ini kosong, ya. Jadi sebenarnya ia satu benda yang sangat rare, katanya suka saudara Ahmad Fakhur Razi Yahya menyebut perkataan rare ni. Kalau tengok di komen-komen tu. Tuan Nadir, mungkin Tuan Nadir boleh share sikit, mungkin boleh sebut sikit tentang apakah rahsia. Kalau boleh diberitahu lah, ataupun kalau tak boleh tahu pun mungkin Tuan Nadir boleh respon sikit lah. Apakah yang tersirat di sebalik bab ke-18 yakni rahsia ini. Silakan Tuan Nadir. Baik, saya boleh bagi 3 tips ataupun 3 clue saja berkaitan dengan bab inilah. Dan jawapan ringkas saja. Yang pertama sekali, apa yang diceritakan dalam bab 18 ini tak ada orang lagi yang tahu. Keluarga saya pun tak tahu lagi, kawan-kawan di CJF pun tak tahu lagi, tak ada orang yang tahu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menceritakan tentang satu peluang yang sangat besar yang telah diberikan kepada seorang anak Melayu yang berada di bumi Palestin. Peluang yang saya rasa takkan pernah diberikan lagi kepada orang-orang yang lain. Dan peluang ini insya-Allah hanya akan diberi semula bila mana Palestin nak dibebaskan. Itu yang kedua. Masya-Allah. Yang ketiga, isu ini ataupun bab ini dia tak boleh diceritakan sekarang sebab dia berkaitan dengan keselamatan. Jadi itulah mungkin benda-benda yang kita boleh maklumkan secara ringkas. Masya-Allah. Baik Tuan Nadir, masya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, maka mungkin kita doakan semoga suatu masa nanti kita dapat menelusuri apakah rahsia yang akan disebut oleh Tuan Nadir bila mana benda-benda itu berlaku nanti, mungkin pada buku-buku yang akan ditulis untuk siri-siri akan datang insya-Allah. Baik, saya kira sebenarnya kita pun sudah hampir nak ke penghujung kita punya sesi ni Tuan Nadir. Cumanya saya kira kemungkinan ada lagi soalan daripada para penonton kita. Mungkin AJK Technical kalau ada satu soalan terakhir kita nak raikanlah daripada pada penonton kita. Kalau ada. Kalau tiada, saya akan teruskan dengan Tuan Nadir dah habis exam ke belum? Saudari Fatimah tanya. Musim exam sekarang kan? Belum. Ada lagi 4 paper. Ada lagi 4 paper. Masya-Allah. Kita doakan sama-sama para penonton sekalian, kita doakan Tuan Nadir mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk menjawab peperiksaan, insya-Allah. Baik, Tuan Nadir dan saya kira sebelum kita ke akhir sesi kita ini, sebab kalau membaca buku ini bab 19 dan bab 20, dia sebenarnya seperti menyentak kita semualah supaya tidak hanya seronok membaca buku ini, ya, tidak hanya asyik dengan cerita-cerita sedih dan rasa macam berkobar-kobar semangat dan sebagainya, kerana kalau kita membaca bab 19 ni ada disebut kerana kau tak merasa, ada puisi daripada Tuan Nadir, dan bab ke-20 ialah kami baru bermula. Saya kira seperti seolah-olah Tuan Nadir ingin kita semua yang membaca buku ini supaya tidak boleh hanya seronok membaca buku ini sahaja tanpa apa-apa tindakan, ya. Dan sepertinya Tuan Nadir nak kita semua supaya sebaik saja baca buku ini, tahu apa yang kita nak kena buat. Ya, jadi Tuan Nadir mungkin boleh respon sikit Tuan Nadir untuk yang terakhir ni lah, kita dah nak ke sesi akhir insya-Allah. Silakan Tuan Nadir. Baik. Dalam 2 bab yang terakhir itu kita sebutkan ataupun kita beri galakan untuk kita sama-sama merasai dan melalui apa yang sedang dan telah dilalui oleh penduduk Palestin sejak sekian lama. Dan kita cuba untuk menyuntik kepada para pembaca
tentang satu mesej, iaitu kita semua sebenarnya mampu untuk melakukan sesuatu. Kita tak perlu sampai ke bumi Palestin, kita tak perlu mengetuai NGO, kita tidak perlu untuk jadi orang yang hebat di lapangan kita, tetapi dengan peranan kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, semua orang boleh melakukan sesuatu. Dan bila mana kita melakukan sesuatu, mesej kedua yang kita nak bawa ialah apa yang kita lakukan hendaklah dilakukan secara tersusun dan berstrategi. Apa yang ditulis dalam buku yang pertama ini sebenarnya, dia menggambarkan apa yang dilakukan oleh NGO dari seluruh dunia, khususnya dari Malaysia, di bumi Palestin sejak bertahun-tahun. Dan duka citanya bila kita sebutkan tentang isu Palestin dan kita dengar perkongsian tentang Palestin, kita dengar ceramah-ceramah tentang Palestin, maka kita akan dengar 3 saranan yang sama yang diberikan oleh setiap penceramah daripada mana-mana tempat pun. Cerita Palestin je, konklusi dia mesti pertama sekali kena buat kempen-kempen boikot, yang kedua kena derma, bagi sumbangan, yang ketiga kena baca doa. Tu je 3 benda yang disebutkan. Ataupun kena buat kempen-kempen kesedaran, kan. Dan duka citanya kita melihat bagaimana musuh kita, iaitu Zionis Israel, mereka melakukan kerja dengan jauh lebih terancang. Hari ini kita melihat bagaimana mereka melabel 6 buah organisasi yang mempertahankan hak kemanusiaan dengan label teroris, dan menghalang bantuan kemanusiaan sampai kepada tahanan-tahanan penjara, sampai kepada kanak-kanak Palestin. Organisasi seperti Al-Haq, Ad-Domer dan sebagainya, mereka ini tidak dibenarkan lagi untuk beroperasi di dalam tanah haram Israel ataupun di dalam Palestin itu sendiri. Dan apa punca mereka mengekang 6 buah NGO ini daripada bergerak sampai ke masyarakat antarabangsa, melakukan kempen online, We Stand with the Six, kan. Sebabnya ialah kumpulan-kumpulan ini bangkit dengan mengeluarkan data, mengeluarkan fakta, dan itu yang dibuat oleh Zionis Israel sejak sekian lama. Zionis Israel dia sangat bergantung kepada pusat-pusat kajian mereka untuk membuat polisi berkaitan dengan negara. Setiap tahun mereka ada satu conference yang nama dia Herzliya Conference, dan Herzliya Conference ini dibuat untuk mendapatkan pandangan pakar-pakar daripada seluruh negara untuk buat polisi yang kita akan laksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi sebenarnya ketakutan Israel yang paling besar ialah orang yang buat kerja dengan fakta, orang yang buat kerja dengan terancang. Sebab itu kita selalu sebutkan dalam siri live kita, lepas ni nak derma tak boleh sekadar menderma, tetapi orang yang nak menderma kena menjadi sebijak orang yang menguruskan derma tersebut. Nak bagi kepada NGO yang ada maklumat ke mana akan disalurkan bantuan tersebut. Ada bukti-bukti bergambar projek yang telah dilakukan. Ada audit tahunan yang menggambarkan keterusan dan transparansi NGO tersebut. NGO tersebut menggunakan dana untuk projek-projek sustainable jangka masa panjang. Bukannya kita bagi derma hari ni, esok dah kena tengok dah, mana pack makanan yang aku bagi, mana sumbangan yang aku bagi semalam, kenapa hari ni tak sampai-sampai lagi, kan. Tak boleh, orang Islam dah tak boleh dah punya kaedah itu. Sebab orang Israel dia bekerja membangunkan Jewish National Fund dan Jewish United Fund mereka. Orang derma sebelum daripada tahun 1948 sampai ke sekarang, dana itu masih lagi boleh digunakan untuk mempertahankan tanah haram Israel mereka. Begitu juga bila kita sebut tentang boikot, kita tak boleh dah boikot seperti dulu. Sebut je boikot, ni tak apa, kita boikot ni sekejap, boikot ni sekejap, boikot ni sekejap. Boikot semua benda, kan. Tetapi ada badan-badan yang mengurus boikot. Contohnya Badan Boycott, Divest and Sanctions, BDS movement di peringkat antarabangsa, dan ada cawangan yang di peringkat Malaysia yang diketuai oleh Prof. Nazari yang bagi kepada kita panduan apa yang kita nak boikot sekarang. Dan sekarang ni yang disebutkan kita kena boikot HP, Puma dan juga syarikat Caterpillar. Dan kajian-kajian dibuat sebab apa kumpulan-kumpulan ini ataupun syarikat-syarikat ini perlu boikot dan dalam tempoh mana perlu diboikot, barulah dia akan memberikan kesan kepada musuh. Jadi yang mendengar, zaman kita kerja cinta cincai ini telah berlalu, zaman kita bekerja dengan kaedah lama telah berlalu. Sekarang ni kita kena bekerja sebagaimana musuh kita bekerja, dan paling kurang kita kena tahu bahawa diri kita sebagai seorang
fardul muslim itu dia boleh memberikan kesan kepada keseluruhan umat Islam dan dunia Islam yang sedang ditindas. Yang penting ada kesedaran, lakukan sesuatu, lakukan apa sahaja pun, jangan duduk diam dan tunggu peluang yang terlalu besar dibuka untuk kita, barulah kita nak mula bekerja. Masya Allah, baik. Sangat jelas dan sangat padu apa yang telah disebut dan dikongsikan oleh Tuan Nadir tadi tentang apa yang kita perlu buat. Maknanya kita ni manfaatkanlah apa kelebihan, kemahiran, kepakaran yang kita ada untuk memberi manfaat kepada masyarakat kita di luar sana. Tak semestinya kena mengetuai NGO dan sebagainya. Kita punya kelebihan dan kepakaran masing-masing, justru itu manfaatkanlah, insya-Allah. Baik, para penonton dan Tuan Nadir yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian, insya-Allah buku Sedekat di Penjara Terbesar Dunia ini, tuan-tuan puan-puan, saya kira tuan puan-puan apabila mendengar apa yang dikongsikan oleh Tuan Nadir tadi sudah pasti teruja. Bagi yang belum ada lagi lah buku ini dan kalau tengok di komen tu Syahbudin Saad, Profesor Doktor ni Tuan Nadir kalau tengok di komen tu ada daripada Profesor Dr. Syahbudin Saad. Saya kenal dia, saya kenal beliau, dah promote buku siri 1 ni kepada pensyarah yang pernah mengajar Tuan Nadir di UMS dulu. Masya-Allah. Terima kasih kepada Prof Dr. Syahbudin Saad daripada UIA Kuantan kalau tak silap saya. Dr. Siti Raihanah katanya, pensyarah UMS Tuan Nadir. Masya-Allah. Baik, mungkin pihak teknikal boleh naikkan link untuk mendapatkan buku ini kerana mungkin para penonton kita ini ada yang baru menonton momen buku ini yang mungkin belum ada lagi buku ini. Saya rasa daripada terkini dan sensasi Palestin, klik link di bawah. Boleh, tuan-tuan puan boleh klik link tersebut yang telah disediakan di ruangan komen untuk mendapatkan buku Sedekat di Penjara Terbesar Dunia ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi sekalian, sangat bermanfaat dan kita rasa sangat seronok bersama dengan Tuan Nadir pada hari ini. Dan Tuan Nadir, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Tuan Nadir sebelum kita mengakhiri majlis pada petang ini. Dipersilakan Tuan Nadir. Kata-kata terakhir, insya-Allah. Mungkin pesanan yang terakhir lah yang ayah saya selalu sebutkan ialah kalau nak jadi orang yang baik, kita kena persoalkan semua benda. Nampak je benda yang kita rasa tak betul, kita kena tanya kenapa tak betul. Nampak je benda yang kita rasa pelik, kita kena tanya kenapa benda ni sedemikian. Dan itu yang saya nampak dilakukan oleh ayah saya sendirilah dalam keadaan walaupun beliau bergelar profesor, tetapi kalau datang ke rumah kami, masuk ke bilik air, atas tangki flush tu Tuan Kamal memang akan ada buku. Dan buku tu memang ayah lah. Dia masuk tandas, dia buang air, memang dia kena baca buku. Dia tak boleh duduk saja-saja menerawang fikiran, fikirkan masa depan ke masa lalu ke, tidak. Dia akan baca buku dan dia akan sembak dalam buku tersebut. Dan saya sangat berbesar hati juga ayah saya bila mana beliau nak berkongsi tentang Palestin, kadang-kadang beliau bagi abstrak apa yang nak dikongsikan kepada saya untuk saya tengok ada tak maklumat yang boleh ditambah baik, ada tak maklumat yang boleh dibetulkan. Maksudnya dalam kita nak jadi orang yang hebat, kita kena tanya, persoalkan semua benda. Dan bila kita bertanya, jangan malu untuk bertanya dengan orang yang kita nampak kurang hebat daripada kita lah. Walaupun kita dah bergelar prof ke, walaupun kita adalah CEO NGO ke, CEO syarikat besar ke, tak tahu benda, tanya terus. Dan itulah yang kita boleh pusing balik kepada apa yang kita sebutkan awal tadi tentang Iqra itu, baca, tanya, ambil tahu, maka insya-Allah dengan usaha kita yang sedikit itu akan mengembalikan kegemilangan dan kehebatan Islam semula, menaikkan semula roda kehidupan orang-orang Islam yang berada di bawah duka citanya ketika ini, naik semula ke persada dan menjadi hebat dan terbilang semula insya-Allah dengan tangan-tangan dan usaha-usaha kecil kita ini. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Nadir di atas pesanan terakhir kepada kita semua supaya kita ini mendidik diri kita semua supaya banyak bertanya kalau ada apa-apa yang kita macam ada muskil, ada benda-benda yang pelik, benda-benda yang kita rasa macam agak meragukan fikiran kita.
kita kena bertanya, kerana daripada bertanya itulah akan munculnya ilmu, dapat maklumat yang kita dapat untuk manfaat diri kita semua, insya-Allah. Baik, dan saya juga ingin menyatakan di sini pada penonton sekalian, nak ucapkan tahniah juga pada Tuan Nadir dan juga NGO Cinta Gaza Malaysia. Kalau tak silap saya, ada juga dimasukkan maklumat tentang bagaimana sumbangan NGO Cinta Gaza Malaysia ni ada dalam buku silibus, buku teks sejarah. Ni kata 5, Tuan Nadir kalau tak silap saya. Masya Allah, daripada banyak-banyak NGO di Malaysia ada dirakamkan di dalam buku teks sejarah ni kata 5, peranan dan sumbangan di peringkat global daripada NGO Cinta Gaza Malaysia yang pelopori dan diasaskan oleh Tuan Nadir An-Nuri. Itu satu kebanggaan kita bersama semuanya, Masya Allah. Baik, dan saya kira itulah yang kita boleh berkongsi dengan Tuan Nadir. Masya Allah, mungkin kita akan atur juga sesi yang lain bersama dengan Tuan Nadir lagi. Sebenarnya banyak benda yang kita nak dapatkan input dan mutiara hikmah daripada Tuan Nadir, dan banyak lagi sebenarnya bab-bab yang kita boleh untuk bedah sebenarnya pada buku ini. Justru itu mungkin insya-Allah ada rezeki kita akan sama-sama bersama dengan Tuan Nadir lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Baik, saya kira mungkin kita boleh untuk maklumkan tentang next kita punya sesi momen buku bersama dengan masya-Allah. Okey. Para penonton sekalian, di layar skrin anda itu telah pun tertera poster My Book Time pada sesi yang akan datang, iaitu panel jemputan daripada saudari Sue Oshin, penterjemah buku Heidi. Masya Allah. Apakah buku Heidi ni? Pada 6 November, hari Sabtu pada akan datang, tuan-tuan puan-puan boleh untuk sentiasa keep in touch dengan page Momen Buku. Boleh like dan share sekarang page Momen Buku ini. Mudah-mudahan akan lebih ramai lagi dapat manfaat daripada kita punya siaran, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada Tuan Nadir di atas kesudian bersama-sama dengan kita. Insya-Allah. Sama-sama. Baik. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, ada satu kajian yang menyebut bahawa sebenarnya untuk menjadi seorang yang hebat di peringkat ada satu kajian mengatakan seorang manusia ini perlu membaca sekurang-kurangnya macam ni, ada satu kajian yang dibuat kajian terhadap CEO besar di peringkat antarabangsa dan pengarah-pengarah syarikat serta jutawan di peringkat international. Berapa banyakkah buku yang mereka baca? Ada satu kajian dibuat, dan apabila dikaji, sekurang-kurangnya 50 ke 52 buah buku dalam masa setahun, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka apabila dikaji dengan lebih teliti, rupa-rupanya dalam satu tahun itu ada sekitar 52 minggu, bermaksud satu buku perlu untuk kita baca sekurang-kurangnya, seminggu perlu untuk kita baca sekurang-kurangnya satu buku, tuan-tuan puan-puan sekalian. Barulah insya-Allah akan menambah nilai diri kita dan akan menyebabkan hidup kita ni lebih berkualiti. Dan saya kira seperti mana Tuan Nadir sendiri, seorang CEO besar kepada sebuah NGO kemanusiaan, sudah pasti banyak buku-buku yang dibaca oleh beliau sehingga membolehkan beliau sampai ke tahap ini pada hari ini. Masya Allah. Jadi terima kasih pada penonton dan terima kasih sekali lagi pada Tuan Nadir An-Nuri. Mudah-mudahan kita ada rezeki untuk bertemu lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.